kita kepada tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita dah selesai kita pada hari ini. Selawat sambil mengelilingi taman kita pada hari ini. Jadi ini merupakan salah satu daripada program pertama untuk tahun 2014 lah. Program besar untuk 2014. Jadi kita dapat bersama berkumpul pada pagi ini. Bila cuaca agak mengizinkan lah untuk kita mengadakan program. Jadi tanpa melengahkan masa, saya silakan kepada Ustaz Muhammad Rozi untuk memberikan sedikit tazkirah. Yang mana mungkin pada tazkirah pada ini kita mengingatkan kepada iman kepada kita tentang perjuangan Nabi Rasulullah SAW dan juga siapa dia dengan besar Rasulullah SAW. Silakan segala pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi majlis, Safiri, wakil dari Jabatan Perpaduan, Cik Maruf Zaman, kursi KRC kita dan kursi tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadarat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi satu nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat iman. Dengan itu dapatlah kita berkumpul dan berada di pagi yang berkat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita semua dapat hari ini bersama-sama menyertai perarakan bagi sambutan Maulid Rasul tingkat taman kita pada pagi ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, alhamdulillah sebagaimana yang kita ketahui bahawa tujuan kita pada hari ini adalah untuk berhimpun dan menggambarkan tentang ketaatan kita dan kita menyanjung sama-sama menyanjung dan menyambut hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya selawat pada Nabi ini tuan-tuan adalah amat digalakkan. Tidak ada khilaf di antara ulama sendiri, tidak ada ulama yang mengatakan selawat ini tidak boleh ataupun tidak digalakkan. Semuanya bersepakat dan bersetuju mengatakan selawat ini adalah satu amalan yang amat baik, yang amat baik dan perlu sentiasa diamalkan. Kita bukan sahaja berselawat sepatutnya pada hari menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja. Setiap masa tuan-tuan, setiap masa sepatutnya kita basahkan bibir kita dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil adalah man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bila disebut namaku dia tidak berselawat ke atasku. Mana tuan-tuan, di situ besarnya fadilat atau kelebihan selawat itu kepada orang Islam. Jadi di antara kelebihan selawat itu banyak sekali tuan-tuan. Sekali kita berselawat kepada Nabi, sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat balik kepada kita 10 kali kebaikan. Arti selawat tadi maknanya bentuk kebaikan, dan kebaikan itu bukannya datang dalam satu bentuk, berbagai-bagai kebaikan. Mungkin dimudahkan urusan kita dalam keluarga kita, hidup dalam aman damai, anak-anak kita mudah belajar. Semua itu adalah bentuk kebaikan, dan banyak lagi yang mungkin tidak kita sedari yang ia merupakan satu kebaikan yang Allah kurniakan. Sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita 10 kali. 10 kali kebaikan diberikan kepada kita. Besarnya
kelebihan berselawat itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang agung, seorang insan yang agung, disebut di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebut dengan secara direct, disebut dengan dalam bentuk panggilan-panggilan yang cukup adabnya, tata susila. Allah sendiri mengajar bagaimana kalau kita nak menyebut ataupun kita nak memanggil seseorang yang tinggi kedudukannya, perlu ada tata cara dia, perlu ada adabnya sendiri. Kita dengan kawan kita mungkin kita bercakap dengan nada yang berlainan, berjumpa dengan pakcik kita lain nadanya, berjumpa ataupun bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi darjatnya, maka cara kita bercakap juga berlainan. Namun begitu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat merendah diri, seorang yang sangat merendah diri. Dia adalah seorang yang lemah lembut, bila bergaul dengan orang ramai, baginda adalah seorang yang lemah lembut, suka melakukan kebaikan, suka melakukan benda-benda yang kadang-kadang masyarakat itu sendiri tidak mampu melakukannya, tidak mampu melakukan. Itulah kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang baginda ketika bila berjumpa dengan orang ramai, baginda yang memudahkan salat. Walaupun baginda itu adalah insan yang paling mulia, tetapi baginda merendahkan diri dengan memudahkan salat. Begitulah hebatnya Nabi kita, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut dalam Al-Quran, dan banyak kalau kita tengok dalam hadis-hadis, banyak menceritakan tentang kelebihan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada tandingannya. Walaupun kita cuba untuk melaksanakan ataupun mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak akan mencapai keseluruhannya, kerana ketinggian dan kelebihan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada manusia yang boleh menandinginya. Bahkan baginda adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita kena ingat, tujuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke bumi ini, kepada masyarakat ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di waktu Nabi, semasa Nabi hidup, masyarakat di zamannya berbeza dengan zaman kita. Jadi akhlak mereka juga berbeza daripada akhlak masyarakat pada zaman kita. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat memberi gambaran tentang akhlak bagaimana yang sepatutnya. Kita begitu juga dalam konteks kita sekarang, kita sepatutnya pandai ataupun tahu menyesuaikan diri dengan keadaan dan suasana kita sekarang ini. Zaman berbeza, namun apa yang boleh kita lakukan, bila kita lakukan yang sebaik mungkin mengikut apa yang telah diberi panduan dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tingkah laku baginda, tata cara baginda sallallahu alaihi wasallam patutnya menjadi ikutan, dan kalau kita melakukannya, tuan-tuan, kita akan mendapat pahala. Kita bangun pagi, kita niat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah dapat pahala. Walaupun benda tu biasa saja, benda tu semua orang lakukan, tetapi dengan sebab kita sandarkan perbuatan kita itu pada apa yang kita Nabi lakukan, maka kita akan mendapat pahala. Kita makan Nabi, kita ingat bagaimana Nabi makan, kita gunakan doa, baca bismillah, kita dapat pahala, tuan-tuan. Kita ingat pada Nabi. Kita tidur, kita makan, kita apa lagi, kita berpakaian, kita berpakaian. Begitu juga bila kita berpakaian, maka kita ingat Nabi berpakaian bagaimana, dan bagaimana baginda melakukan dan memulakan bila hendak berjalan ataupun hendak melakukan sesuatu, kita sadarkan perbuatan itu, kita perbuatan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi kita adalah sebaik-baik manusia. Dia kadang-kadang dia membetulkan kasurnya sendiri, walaupun dia seorang yang
seorang yang insan yang paling mulia. Dia menjahit bajunya sendiri, baginda sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Sekali baginda ketika makan, baginda tidak memilih makanan. Apa sahaja yang harus baginda akan makan. Sekali-sekala baginda ada memakan makan roti saja. Kalau ada roti saja, baginda makan roti saja. Tapi roti pada masa zaman Nabi tentulah berlainan dengan roti yang ada di tempat kita. Bagaimana bentuknya tidak dapatlah kita gambarkan, tetapi tentu berlainan daripada apa yang ada sekarang. Sekali-sekala baginda makan tamar. Kalau ada tamar, baginda makan tamar. Maknanya apa saja yang baginda dapat, baginda makan. Dan baginda tidak menolak selagi ataupun selama mana benda itu adalah harus. Sekali-sekala baginda memakan madu. Baginda memakan madu. Kalau ada madu, baginda makan madu. Dan madu tu banyak kelebihannya. Bukan nak cerita, tetapi memang begitulah hebatan madu itu. Dan Nabi memang makan sekali-sekala. Kita tengok kadang-kadang banyak orang jual madu, berniaga madu kat kedai ataupun ke mana-mana, datang ke pejabat pun ada kadang-kadang madu. Kita tengok betul Nabi SAW suka makan madu. Dan macam mana cara nak, ada orang tanya macam mana nak tahu madu tu asli tak asli, tuan-tuan. Banyak orang cerita, banyak orang cerita, ada kata pecah telur tadi madu akan jadi apa dia? Madu akan dia akan beku madu tadi. Tapi kalau nak tahu madu dah asli tuan, balik ke rumah. Kalau kamu pinggan aku, itu madu asli lah tuan-tuan. Cerita tentang madu. Baik, kita tentang madu. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kena sentiasa kita kena ingat dan cuba kita ikut apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi kita pada pagi ini, tuan-tuan, kita pada pagi ini tuan-tuan berhimpun di sini untuk mengagungkan dan mengingati bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita ingat dan bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah baginda, kesukaran dihadapi dan kesabaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cuba semampu yang kita boleh, kita cuba ikut dan cuba kita laksanakan apa yang Nabi kita lakukan. Kita kena sabar dalam kehidupan ini, terutamanya tuan-tuan, kita dalam satu masyarakat, kita hendaklah bersatu dan kena ada timbal rasa, ada kalah, panggil apa dia, mengalah. Kadang-kadang kita begitulah kehidupan. Dalam kehidupan ini kita tak boleh kita sahaja yang betul, ataupun kita kena ingat yang kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup di atas dunia ini tuan-tuan hanya sementara, dan kita diutuskan di sini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita lakukan akan jadi ibadat sekiranya kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengikut apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa saya tak nak bercakap panjang, cukup untuk sekadar itu saja pada pagi ini. Kalau banyak-banyak pun bagaimana seperti orang kata mencurah air dalam botol tuan-tuan. Kalau banyak-banyak dia melimpah. Kalau melimpah curah banyak mana sekalipun dia akan keluar begitu saja. Dia kekalnya sedikit saja. Tapi itulah yang dapat saya lakukan, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi tuan-tuan pada masa yang akan datang. Insya-Allah diharapkan perhimpunan kita pada pagi ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba kita hayati dan ingat kembali peristiwa-peristiwa yang berlaku pada baginda, bagaimana akhlak baginda, bagaimana baginda bergaul dengan masyarakat, bagaimana sifat rendah diri baginda, bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka memberi salam, yang suka menyapa, suka bergaul, baginda bergaul dengan anak-anak, orang dewasa dan tanpa mengira pangkat dan darjat. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak banyak lagi yang kita boleh selongkar, kita boleh cari, kita gali tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dan medium ini kita tak cukup saja untuk membongkar semua tersebut, perkara tersebut. Dan kita boleh cari daripada buku-buku yang kata mutabar, yang buku-buku yang baik, contohnya fiqh sirah yang ditulis oleh
Syekh Muhammad Muhammad Al-Musi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan juga sekitar yang temporary sekarang dah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi daripada situlah kita boleh mendapatkan dan menggali tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya saya silakan Syekh Muhammad Zaman untuk memberikan sedikit ucapan atau ucapan perhatian untuk program kita pada hari ini. Silakan yang selamat. Yang saya hormati Cik Zani, Kursi Rukun Tangga Kawasan Taman Teruda. Yang saya hormati Balan Ustaz ceramah kita pada pagi ini, kepada Cik Hairil, pada tuan-tuan, perempuan, hadirin dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesihatan, kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama berjalan mengelilingi Taman Teruda ini. Alhamdulillah, apa yang saya lihat ini adalah satu program yang amat baiklah, dan kehadiran di kawasan ini juga saya melihat amat merasakan amat baik. Dan kalau boleh saya minta jangan terhenti di sini sajalah tuan-tuan dan puan. Kalau boleh kita teruskan, yang mana dengan keadaan seperti inilah kita boleh berkenal-kenalan dengan di antara jiran-jiran kita demi apa? Demi keselamatan di kawasan kita. Kalau kita tidak kenal jiran-jiran kita, masalah. Jadi alhamdulillah, dan saya mengucapkan sahabat dan tahniahlah kepada kawasan ini. Walaupun program ini adalah program santai, inilah yang kita mengalu-alukan di semua kawasan KRT. Bukan hanya program besar saja yang kita ingin jalankan, program-program seperti ini pun kita amat menyokonglah kalau dilakukan dari semasa ke semasa. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Kamar Zaman atas ucapan tadi. Jadi saya ingatkan pada satu hadis Nabi Muhammad SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasih. Jadi maksudnya kita hidup ni mestilah saling sayang menyayangi, kasih mengasihani, agar kita dapat hidup dengan aman dan tenteram. Yang mana kesannya nanti Allah juga, makhluk-makhluk lain juga akan kasih kepada kita. Itu kesannya yang sebenarnya yang kita akan dapat. Hari kita tak nampak, nanti kita akan peroleh itu semua mungkin di akhirat nanti. Jadi tanpa bergerak masa, saya mempersilakan Ustaz Wazir untuk memberikan sedikit doa selamat dan juga doa makan. Silakan Tuan Malik. Al-Fatihah. Cinta kepada dia, kekasih
صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله